Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia ini 16 hari bulan 10 2020 kita dapat bersama dalam majlis ilmu pengajian kepada tafsirul Quran dan tadabbur ayat-ayat yang dipilih. Pengajian kita di juzuk yang ke-10 surah Al-Anfal, suratul Anfal ayat 45. Bermula daripada 45, pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 333, 3 kali 3. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Ayat ini tanda para pelajar, Allah Subhanahu wa taala memberi arahan kepada kita supaya tetap pendirian, jangan goyah. Bertemu dengan musuh, lawan, tetap lawan. Itu bahasa dia, lawan, jangan lari. Apakah cara-cara nak menguatkan semangat? Cara-cara nak menguatkan semangat, alhamdulillah, dalam ayat yang kita baca ini, dia panggil dalam bahasa, dia panggil qawaid harbiyah. Tanda qawaid harbiyah maknanya asas-asas peperangan itu supaya kita mantap. Maka Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita 5 kaedah, 5 adab supaya kumpulan itu teguh pendirian, tidak lari, insya-Allah. Kita pergi kepada terjemahan dulu, kemudian baru pergi kepada huraian ayat 45. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman,
Ini arahan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Orang tak beriman, dia tak masuk. Apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan musuh, kita berdepan dengan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Itu dia panggil arahan yang pertama, tanda. Kaedah yang pertama, base asas kepada peperangan tapak itu ni, perjuangan ni, iaitu as-sabat amamal adu hina al-liqa. Sabat maknanya tetap pendirian, tidak goyah kita di hadapan musuh. Allah kata fasbutu, tetap pendirian, jangan lari. Ayat ini Allah SWT ajar kepada kita bagaimana nak jadi berani. Tentera-tentera jundiyul muslim, al-junud al-islamiyah, mesti ada sifat sabat amamal adu. Itu yang pertama, kan? Yang pertama. Yang kedua, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan lidahmu, dengan doa banyak-banyak. Jangan lalai, jangan leka, jangan lara, supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Yang pertama sabat, yang kedua zikir. Ini ayat ni Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Yang pertama sabat, yang kedua zikir. Sebab apa kita kena kuat? Kenapa kita kena zikir? Tengok ayat ni kata. Arahan yang pertama, sebelum kita pergi kepada yang lain-lain itu, kita habis satu-satulah, kan? Bila kamu bertemu dengan musuh, jangan lari. Dalam hadis yang dikeluar oleh As-Sahihaini, Bukhari dan Muslim, daripada Abdullah bin Abi Aufa, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu untuk berdepan dengan musuh. Maknanya kalau kita sekarang ni musuh depan kita, kita sini menunggu saat pertempuran. Nabi kita biasa dia serang tengah hari. Itu. Hatta iza malatis syams. Nabi pun berdiri berkhutbah kepada sahabat. Ya ayyuhan nas. Ini Nabi kita bagi arah. Oi semua tentera. La tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu bercita-cita nak bertemu dengan musuh. Berjumpa dengan musuh ni tak tahu lagi siapa menang. Sama ada dia mati atau kita mati. Jangan duk cita-cita jumpa musuh. Was'alullahal afiyah. Mintalah dengan Allah Ta'ala al-afiyah, kesejahteraan. Tapi ingat, kalau terpaksa menghadapi cabaran, fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kamu sudah berdepan, sabar, jangan lari. Fa inna wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahawa tiket nak pergi ke syurga itu duduk di bawah bayangan pedang kamu. Zaman itu orang perang dengan pedang. Zaman kita ini orang perang dengan kereta kebal, dengan jet, kan. Yang pentingnya, kalau kamu lawan betul-betul ikhlas lillah ta'ala, mati, syahid, jannah, syurga. Itu dua perkara. Jumpa musuh tak mau, tapi kalau sudah berdepan, jangan lari. Allahu Akbar. Ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berdoa, Allahumma munzil kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang telah menurunkan kitab. Bangun dengan sebab kitab Quran inilah kami berdepan dengan musuh hari ini. Yang telah menggerakkan awan pergi ke sana, ke timur, ke barat. Yang telah mengalahkan tentera-tentera Ahzab. Binasakanlah
kalahkanlah tentera yang ada depan kami ini dan berilah pertolongan kepada kami. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa-doa yang banyak, kan? Di antara doa Nabi kata, wa iza laqitumuhum fasbutu, bila berdepan dengan musuh tetap jangan lari, wazkurullah, banyak berzikir. Fa in sakhibu wasahu, kalau mereka bertompik yoya-yoya, fa alaikum bisum, kamu diam, zikir subhanallah, la ilaha illallah, ya zal jalali wal ikram, mana minta pertolongan Allah azza wa jalla, lidah kita jangan ghaflah, jangan lupa, jangan lara. Ada hadis lain tapi hadis ini dhaif, tanda hadis dhaif. Diriwayat oleh Imam Tabarani daripada Zaid bin Arqam, diriwayatkan bahawa innallaha yuhibbus sumt inda salas, Allah Ta'ala suka kita diam 3 tempat, jangan duduk cakap. Inda tilawatil Quran, kalau baca Quran jangan bising, dengar orang baca. Idza quri'al Quranu, Allah Ta'ala bila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar, diam, dengar. Fastami'u lahu wa ansitu, dengar, diam. Wa inda zahf, ketika bertempur tak usah duduk bertopik ya lah, banyak zikir, banyak munajat. Itu dipanggil waktu mustajab doa, kita doa 3 tu. Yang ketiga, wa indal janazah, ketika kita pergi ziarah janazah, jangan duduk berbual-bual ya, jangan. Kita insaf, dia mati hari ni boleh jadi esok aku, barulah kita rasa insaf. Ni dak depan jenazah kau duk main buah, kau duk main selfie, ambil gambar mayat, tidak ada perasaan. Baik, itu adab yang pertama. Adab yang kedua dalam ayat ini, Allah kata apa? Wazkurullah. Itu dia adab, kaedah yang kedua, zikir banyak-banyak. Zikir dia dengan hati dia, dengan lidah dia kena zikir, dengan kita tadarru', merendah diri, berdoa kepada Allah azza wa jalla. Kita tahu bahawa kemenangan kita dengan pertolongan Allah, bukan dengan semata-mata kekuatan kita, tidak. Jadi orang yang waktu perang, waktu kelang kabut, waktu sibuk boleh berzikir, itulah tanda hati dia ingat kepada Allah, dan dia telah tafwid, fawwada amrahu ilallah, dia telah menyerahkan urusan dia kepada Allah azza wa jalla. Masya Allah, tabarakallah. Allah sebut dalam ayat lain, fazkuruni azkurkum, ingat aku ingat kamu. Ini kita nak suruh Allah ingat kita tak ingat ke Tuhan, macam mana? Kan? Kaedah yang ketiga, tengok ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Tanda adab yang ketiga dalam peperangan, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga, taat kepada Allah Ta'ala dalam perintah Allah azza wa jalla. Maknanya perintah Allah Ta'ala, segala apa yang disuruh, jaga amanah, jaga solat, jaga ibadat kita, kawal molek-molek, dan juga apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu melalui sunnahnya dijaga. Maknanya segala arahan dipatuhi. Itu adab yang ketiga untuk meraih kemenangan. Bukan senang nak menang, kan? Dan adab yang keempat, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Adab yang keempat, dan janganlah kamu berbantah-bantah, berkelahi sama sendiri. Kalau kita berkelahi, kalau tidak, nascaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dalam peperangan ni, tengah kita duk berlawan, kelahi, bos kata ikut ni, alah ikut ni, tentera akan jadi pecah. Nak ikut ni ke ikut ni, kita akan jadi lemah.
Hari ni kita tengok wahdatus saf wal kalimah, kesatuan umat Islam sangat-sangat kritikal, sangat-sangat dalam keadaan berbahaya. Dia tak bersatu di atas din, atas agama. Kita bersatu di atas parti, di atas kumpulan, di atas jawatan. Bila jawatan tak dapat, mulalah mengamuk, tidak adil, tidak telus, bagi tak sama banyak. Itu dalam ayat-ayat lepas kita dah bincang tentang bagaimana pembahagian ghanimah. Maknanya begitulah keadaan. Kalau perjuangan kerana ghanimah, perjuangan kerana kerusi kedudukan, mereka waktu kejar musuh bersatu bersama, tapi bila sudah dapat dia punya mangsa, mulalah macam-macam resolusi yang dikeluarkan, tunjuk sana tunjuk sini. Itu dia panggil kita dalam peperangan wahdatus saf, wahdatul kalimah. Jangan banyak arahan, kita banyak mengikut arahan. Baik, ada yang keempat, tanda wasbiru, maaf, ada yang kelima dah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Orang tak sabar, hanyut. Maka di saat kita bertempur, di saat peperangan yang berlaku, itulah sa'atus sabr, saat perlukan kepada kesabaran. Itu 5 kaedah. Tanda pelajar-pelajar, ulang balik. Yang pertama, sabat, tetap pendirian. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, taat. Yang keempat, satukan kalimah, jangan berpecah. Yang kelima, sabar menghadapi ujian. Jadi insya-Allah, kata di para ulama tadabbur, dia kata wal khulasah, ini 5 perkara ini asas. Semuanya asas dia duduk di ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dalam peperangan, dan banyak berzikir adalah merupakan ikatan yang kukuh, mantap kepada kemenangan umat Islam insya-Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana lis-sahabati, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, fi babis syaja'ah, mereka berani ikut arahan Allah Ta'ala dengan Rasul. Tidak terdapat kepada umat-umat yang lain, tambah-tambah lagi perjuangan zaman kita ini, kalau tidak di atas asas agama, sama ada kita perjuangan kerana nak melepaskan seseorang, kerana peribadi, kerana apa, maka perjuangan itu sangat-sangat rapuh, sangat-sangat tidak kuat ataupun lemah. Baik, akhir sekali Allah kata, tengok ayat wala takunu kalladzina kharaju, ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Ini adab lawan kepada yang tadi, yang 5 tadi. Ini yang ke-6, jangan buat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negerinya dengan berlagak sombong dan menunjuk-nunjuk kekuatan mereka kepada orang ramai. Bahasa jadi nak menunjuk, boleh pedah nak menunjuk. Wa yasudduna an sabilillah, kerana hendak minta dipuji, serta mereka pula menghalangi manusia dari jalan Allah. Apa jadi? Wallahu bima ya'maluna muhit, dan ingatlah Allah amat meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka kerjakan. Tengok ayat 47 ini, nota di bawah. Siapa ke orang itu? Orang yang sombong itu siapa? Kata di ulama sabab nuzul, sebab turun ayat ini, iaitu orang-orang itu ialah kaum kafir musyrik Mekah, puak-puak kafir Mekah. Ia dipimpin oleh mendiang Abu Jahal.
semasa mereka datang ke Badar, dia gini, Abu Sufyan bawa barang-barang dagangan, buat lari ikut tepi laut, selamat. Katanya sudah sampai di Juhfah ni maknanya selamatlah daripada dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah menghantar surat, hantar kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Abu Jahal, balik, barang-barang dagangan kita selamat, beres, balik. Si Abu Jahal, oleh kerana ajal dia sudah menunggu di Badar, dia sombong, bataran wari'a anas, nak nunjuk-nunjuk dengan orang. Abu Jahal kata, la, kita tidak akan balik. Dia kata, hatta naqduma Badar, kita pergi ke Badar, kita berpesta di sana, minum arak, penyanyi-penyanyi artis yang kita bawa melompat, dan kita akan tunjukkan kepada manusia, jangan siapa berani lawan Abu Jahal. Punya agah dia. Boleh lah pergi. Sampai-sampai Abu Jahal apa boleh buat? Rupanya nyawa dia sudah ditunggu, malaikat maut sudah tunggu dia di Badar. Dia pergi sombong. Nabi tengok, ya sudah kuat sangat tentera Abu Jahal ni. Nabi kita ada, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhaddu. Ya Allah, tengok Quraisy telah datang kepada dengan kesombongan, dengan kemegahan, dengan dia nak lawan Allah dan telah mendusta Rasulmu. Allahumma fanasraka alladhi wa'adtani. Ya Allah, berikanlah kemenangan, pertolongan yang telah engkau janjikan. Allahu Akbar. Apa boleh buat? Abu Jahal sudah ditetapkan oleh Allah, sombong, habislah cerita. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita dalam peperangan ni, jangan sombong-sombong, jangan agah-agah. Orang Kelantan kata jangan agah, jangan meta. Tak tahu. Orang yang bukan Kelantan, agah, meta ni dalam kurungan dia jangan action lah. Jangan orang panggil jangan sombong. Itulah. Jangan sombong. Tapi apa boleh buat? Mereka telah sombong, konon-kononnya nak pergi berpesta minum arak di Badar. Kata dia orang Arab, bukannya ka'sul khamar tapi ka'sul manaya. Mereka telah dapat minum gelas kematian di Badar. Apa nak buat? Habis cerita, kita pergi kepada ayat yang ke-48, iaitu dua kumpulan yang memainkan peranan, sentiasa memainkan peranan di dalam saf orang Islam ni. Ada dua kumpulan yang orang panggil pengganggu gugat. Kerja dianya sama ada nak was-waskan kita atau mari nak perli kita. Iaitu tanda dua kumpulan ini, satu geng, satu kepala, satu nama dia syaitan, yang kedua nama dia munafik. Hak tu syaitan jin, hak ni syaitan manusia. Na'uzubillah. Tengok ayat 47. Sudah 47 kan? 48. Wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله Wallahu syadidul iqab. Syaitan ni, dan ingatlah tatkala syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan. Syaitan ni kerja dia,
Dia kalau tempat maksiat dia mari. Oi, bagus nih. Kamu punya program, project, the good. Oh, bisa. Nah, best. Oh. Kita pun sengih lalu. Ingat ke? Syaitan tu jauh sungguh. Mu tak tahu itu syaitan. Kenapa dia mana ada syaitan jauh kan? Syaitan mari. Dia kata apa? Serta menghasut dengan berkata. Dia kata ni, cerita dalam peperangan Badar. Dia kata pada hari ini, Abu Jahal, geng-geng semua ni, pada hari ini tidak ada siapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Muhammad, hai, bilangan dia pun sikit. Kan dalam ayat lepas Allah Ta'ala nampak bilangan Nabi dan tentera Islam kecil. Tentera Islam pula nampak bilangan Abu Jahal kecil. Kenapa? Supaya kuat semangat. Abu Jahal tengok, berapa orang ya tu, relax lah bro. Sambil relax, syaitan pula mari kata, tak ada siapa boleh kalahkan kamu di sini. Oh, sudahlah. Dan sesungguhnya aku, syaitan, adalah pelindung dan penolong kamu. Tengok nota di bawah. Menurut setengah ahli tafsir, bahawa syaitan itu telah menyamar diri sebagai seorang manusia semasa menjalankan hasutan itu. Tanda syaitan mari dalam peperangan Badar, dia dalam rupa Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah kejar Nabi dalam peperangan, dalam peristiwa hijrah. Suraqah ni daripada Bani Bakar bin Kinanah. Quraisy ni di antara kabilah yang dia takut lawan dia Bani Bakar. Dia takut Bani Bakar ni belok serang dia kan. Tapi oleh kerana syaitan mari dalam rupa Bani Bakar, memberi jaminan kami sudah ada angka yang cukup, kami sudah ada bala tentera yang cukup untuk bantu kamu. Oh, kita rasa bangga. Ini baik. Itu semua permainan syaitan. Syaitan mari dalam bentuk rupa manusia, iaitulah rupa Suraqah bin Malik. Jadi bila jumpa Suraqah bin Malik, jadi Quraisy rasa, oh, bagus. Kita punya kekuatan kuat. Tapi syaitan ni dia hasut je, dia pandainya. Tengok dalam ayat. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai. Dan maka apabila kedua-dua angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berhadapan, bila berdepan, syaitan berundur ke belakang. Tadi semangat suruh lawan, lepas syaitan undur lari. Kenapa? Sambil berkata, ini bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kamu Quraisy. Inni ara ma la taraun, kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Dia tengok apa? Dia sama-sama tak nampak kan? Syaitan nampak malaikat. Aku nampak, kamu tak nampak. Malaikat tu, beribu malaikat sedang bersedia untuk lawan syaitan lagi. Pandai bomu. Inni akhafullah. Syaitan kata, sesungguhnya aku takut pada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat seksaannya. Ini kumpulan yang pertama, penghasut besar, nama dia syaitan. Bila syaitan mari, dia tengok malaikat, dia pun lari. Nak kata apa? Lari dia. Allahu Akbar. Satu lagi kumpulan, dia panggil syaitan manusia. Syaitan manusia ni keras kepala, tak dengar kata. Kalau ni bahaya ni. Nama apa syaitan manusia ni? Apa nama? Munafik. Munafikin. Na'udzubillah. Tengok ayat yang ke-49. Ini dia panggil syaitan manusia. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل
yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah, tatkala orang-orang yang munafik, satu kumpulan lagi, syaitan manusia nama dia, dan orang-orang yang ada penyakit syak dalam hatinya berkata, dia kata apa? Dia perli. Penyakit munafik ini suka perli. Siapa dia? Buat dia tu kumpulan daripada Quraisy. Nama dia Qais bin Walid ibn al-Mughirah, Al-Haris bin Zam'ah, Ya'la bin Umayyah, As bin Munabbih. Jadi mereka ini mari, dia kata, dah lebih dengan sikit, sombong ni, nak lawan Abu Jahal, 1000 orang dengan tentera lengkap. Dia kata apa? Gharra haula'i dinuhum, orang-orang Islam itu telah diperdayakan oleh agama mereka sehingga mereka berani menentang kami yang lebih besar jumlahnya. Apa? Cari mati belaka tu. Ini bahasa kita. Bahasa jenis puak tak dengar, tak ada strategi, ni cari mati. Kita orang Islam ni mesti berani melawan, jangan duduk kira, kan? Dan yang sebenarnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Dan yang sebenarnya sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh-penuh yakin, maka Allah akan menolongnya untuk mengalahkan musuh yang lebih besar jumlahnya. Ramah lagi pun kalau Tuhan nak, tak ada apa-apa. Atas mari malaikat, atas mari angin, terbalik habis, lari buat dia. Dalam tanda pelajar, ini peperangan Badar 300 lawan dengan 1000, kan? Jadi 3 lawan berapa? Seorang. Dalam peperangan Ahzab, tentera Quraisy dengan sekutu-sekutu dia, pakatan-pakatan dia tu, kan, berapa ramai? 10,000. Tentera Islam ada 3,000. Tengok, lawan tak ada jadi masalah. Dia kata, gharra haula'i dinuhum, orang Islam itu telah diperdayakan oleh agama mereka sehingga mereka berani menentang kami yang lebih besar jumlahnya. Allah bagi tahu kepada kita orang beriman, dan yang sebenarnya sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan penuh yakin, maka Allah akan menolongnya untuk mengalahkan musuh yang lebih besar jumlahnya, kerana Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi buat munafikin ini, Allahu Akbar, suka bercakap, dia tengok tak pandai pun, kan. Apa sebab? Tanda ini dia panggil lataif tafsir. Apa sebab Iblis berupa dengan Surakah? Sebab apa? Iblis mari jumpa Surakah, lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ini mukjizat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kafir hok hidup lagi lepas perang Badar balik, Abu Jahal mati, tak balik dah. Dia pun balik bisnis Mekah. Dia kata hazaman nas Surakah tu. Hak lawan orang Islam ni Surakah. Surakah jadi lead, bukan Abu Jahal. Abu Jahal patah lagi mati. Surakah tak pergi. Surakah tak ikut Abu Jahal ke Badar. Sebab dia sudah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Dengar Surakah kata, "Masya'artu ni masih dia." Surakah kata, "Aku tak tahu apa puak-puak mau pergi ke Badar. Aku duduk rumah relax ya. Mana aku perang. Sehinggalah aku dengar kamu kalah." Pada masa tu puak-puak kafir Quraisy kejut. Hok pergi ada pergi kita tadi. Bukan Surakah. Dia ada mana? Dia kata dia tak pergi. Maka di situ baru mereka perasan yang duduk bersama mereka syaitan. Syaitan. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk bahawa syaitan tu lemah, dia lari, Surakah tak ikut pun puak dia. Jadi kita kadang-kadang ni suka juga mendakwa. Orang ni sokong kita, orang ni bersama kita, tapi bila kita semak-semak rupanya tidak ada sokongan. Kita hanyalah dipanggil perasan. Sebagaimana puak Quraisy, dia kata Surakah bersama dia, Surakah kata tak, aku tak pergi dalam peperangan Badar. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang episod yang terakhir dalam cerita kita ni, iaitu bagaimana Allah Ta'ala binasakan puak-puak kafir
yang menentang Islam. Ayat 50. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Dan ingatlah ngerinya, alangkah ngerinya kalau engkau melihat orang yang memandang ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, zuqu, rasakanlah oleh kamu akan azab seksa neraka yang membakar. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita, kalau kamu tengok bagaimana malaikat mencabut nyawa, menghentam orang-orang kafir ketika nak mati, cukup menakutkan kita. Cukup menakutkan kita. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Azab seksa yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Kamu sendiri kafir, kamu sendiri derhaka, kamu sendiri tidak taat. Habislah kena. Kerana sungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hambanya. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah cerita tentang keadaan orang kafir yang nak mati. Mereka dipukul di muka dia, di belakangnya dengan cemeti daripada besi. Kemudian malaikat cabut nyawa mereka dengan begitu kasar, syiddah wa unuf. Malaikat kata apa? Zuqu, rasa. Allahu Akbar. Itu dia panggil sakaratul maut. Nak mati ni sakit. Orang kafir bila malaikat nak ambil nyawa dia, ruh dia masuk dalam tubuh dia, lari, malaikat sentap lagi. Orang beriman, insya-Allah, kata belaka, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, hidup amati kami dengan husnul khatimah dan permudahkan urusan keluar ruh kita, insya-Allah. Malaikat mari, ya ayuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila ridwanillah, keluarlah kamu menemui keredaan Allah dan keampunan Allah. Ketika itu ruh orang mukmin keluar seperti titisan air daripada paip, tak keluar sikit. Senyum dia mati. Allahu Akbar. Kita harap kita lah di antara orang yang mati dalam keadaan senyum, dalam keadaan kita husnul khatimah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kafir nak mati sangat takut. Maka Allah Ta'ala kata, kami tidak zalim kepada hamba. Lagi jahat, panjang umur dia pula, macam Fir'aun dengan geng-geng dia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Inna Allah Ta'ala la yumli liz-zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah Ta'ala biarkan orang zalim. Lock dulu. Lagi zalim, lagi jahat, lagi panjang, lagi gagah dia, lagi diktator, lagi kuat. Tapi bila Allah Ta'ala nak ambil, lam yuflithu, mereka tidak akan lepas. Sebab itulah panjangnya kezaliman kan, lagi lama zalim, lagi kuat azab yang menunggu. Na'udzubillah. Baik, Allah Ta'ala buat bandingan orang yang kafir ini. Hasan Basri cerita, sahabat tengok dengan tanda dia kata di belakang Abu Jahal ada macam bekas kena tali, macam orang pukul dengan tali gitu. Mana ada tali, kata orang berjalur, bergaris atas belakang. Nabi kata apa? Zalika darbul malaika. Itulah hok kena pukul ke malaikat masa perang Badar. Abu Jahal kan mati di Badar. Mana ada tanda. Sahabat kata, kami tengah kejar orang kafir, nak bunuh. Tiba-tiba bunyi aqdim haizum, tom, pelepoh orang kafir. Mana yang malaikat pukul dia. Biasanya mayat yang dipukul oleh malaikat ni ada kesan. Itu dipanggil terbakar dia punya
mayat dia. Wal iyazbillah, na'udzubillah. Allah bandingkan orang kematian orang kafir itu dengan sebagaimana matinya geng-geng Firaun. Tengok dalam ayat 52. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan orang-orang yang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya, serta orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Fir'aun lah gitulah keadaannya, lawat tong masuk dalam laut, mati. Mereka kufur engkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah maha kuat, lagi amat berat seksaannya. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Balasan yang demikian itu ialah kerana sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dikurniakan kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tengok nota di bawah. Yakni nikmat itu akan berkekalan selagi mereka taat dan bersyukur. Taat, syukur, nikmat tak berubah, bertambah ada. Tapi kalau mereka menderhaka, maka buruklah balasannya di dunia dan juga di akhirat. Tanda pelajar, ayat ini kadang-kadang orang salah baca. Masuk kampung, masuk bandar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Allah Taala tak ubah keadaan kamu ni sehingga kamu ubah. Dia kata apa? Ubah dalam mengundi kepada ni. Jangan main. Ni setengah penceramah ni menggunakan salah tafsir ayat. Mau projek, ubah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Siapa dia tafsir lagu tu? Tafsir yang betul, sebagaimana ditafsir oleh ulama yang mu'tabar, iaitu nikmat Allah Ta'ala begini, kekal, sehingga kamu ubah. Apa ubah? Sama ada jadi kafir, ataupun kamu ubah dengan maksiat, derhaka pada Allah, maka Allah akan ubah keadaan hidup kamu, turunnya bala, datangnya azab, bagi bala bencana dengan sebab maksiat yang kamu buat. Ingat, hati-hati. Maka tafsir Quran jangan dimain-main buat ceramah mengempin-ngempin, tapi tafsir Quran kena tafsir mengikut apa yang ditafsirkan oleh ulama, iaitu kebinasaan di sini mari yughayyiru, kamu ubah apa yang dalam diri kamu, iman kepada kufur, iman kepada nifak, taat pada maksiat, Allah Ta'ala akan ubah keadaan kamu. Ayat yang terakhir dalam CD kita ini, كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Keadaan mereka, orang-orang yang engkar, samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya, serta orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, ayat-ayat Tuhan mereka, lalu kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan Fir'aun serta pengikut-pengikutnya, kerana semuanya adalah orang-orang yang zalim. Jangan jumpa, jangan main-main kita tafsir ayat. Kebinasaan itu mari apabila manusia ubah keadaan hidup mereka daripada beriman kepada kufur, daripada taat pada maksiat, maka ketika itu bala bencana akan menimpa. Wal iyazbillah. Jadi tamatlah kita perbincangan untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bermula daripada ayat 55
bagaimana keadaan orang yang membatalkan perjanjian. Janji, ikat setia, buat pakatan, lari. Maka ini di antara perkara yang kita akan tadabbur dalam ayat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.